Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Siapakah orang pertama? Saudara Syah Ibrahim. Saya minta maaf hari ini saudara, ada lewat sikit. Sebab hari ini hari Nuzul Al-Quran ya saudara. Jadi saya paksa hadir, bukan terpaksa lah, dengan rela hati. Saya menerima jemputan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah untuk mengadakan sambutan Nurul Al-Quran. Saudara Abdul Hadi Sharif, Saudara Badul Zaman Abu Rahman, apa khabar saudara? Saudara Zek Zul. Begitu juga dengan Saudara Jaidi Saidi, Saudara Bakat Ahmad, Abdul Rahman Abdullah. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Saudara Syahrul dari Kota Baru dah. Tadi yang pergi rumah Kuli. Bukan kat Pamano, dekat sini. Saudara Joka, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan Saudara Adam Norwich. Waalaikumsalam daripada Kuantan ya, Saudara Adam. Suara jelas, alhamdulillah. Saudara Sabaruddin Din. Saudara Nizam Ijam, apa khabar? Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, daripada Kemayan Ber, orang yang awak berhormat Perdana Menteri lah ni. Kalau Kemayan ni, kawasan Dewan Undangan Negeri tu, UMNO punya dulu tu. Sahabat saya, Ketua Pemuda dulu, Saudara Zul. Saudara Bulan Terang, apa khabar? Saudara Jai Pijot. Salam Ramadan. Itu juga dengan Saudara Azizul Bangsa, dari Bangsa, Saudara Syali Ahmad, Waalaikumsalam. Semoga sihat bersama keluarga daripada Putrajaya ya saudara. Saudara Abu Sulaiman, Abu Sulaim, Saudara Syuk Asi. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana waktu dah pukul 11 malam. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak berkesempatan untuk buat live awal kerana hari ini adalah hari sambutan Nuzul Al-Quran. Saya menerima jemputan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Ramai pemimpin besar yang hadir dan dapat juga bertukar-tukar pandangan dan fikiran bersama dengan mereka. Ya, Saudara Mat Sepana Jaya. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan dulu apa yang berlaku pada negara kita. Iaitu hari ini, hari Selasa 19 April. Iaitu hari Nuzul Al-Quran dan merupakan hari yang ke-17. Kita mengerjakan ibadat puasa tinggal 12 hari lagi, saudara. 12 hari lagi kita menanti hadirnya Fajar Ramadan. Terima kasih Saudara Syakri Abi, Saudara Syarifuddin Din. Dari laporan yang saya terima, nampak gayanya semalam ada peningkatan balik. Daripada 6,623, semalam dia naik balik 7,140 orang. Menjadikan angka terkumpul dalam 4,396,165 orang. Warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan rupanya semalam ada kematian 16. Dilaporkan ada 16 kejadian kematian warga kita yang dijengah oleh virus corona. Jumlah keseluruhan warga kita yang meninggal dunia kesan daripada COVID-19 adalah 35,437. Sebab itulah saya sentiasa berpesan pada saudara, jagalah kebersihan diri, jagalah penjarakan sosial dan yang paling penting kita jaga kebersihan untuk diri kita dan keluarga kita. Hanya kita dan keluarga kita saja yang dapat menjaga diri kita supaya terhindar daripada COVID-19. Ya, Saudara Zaini Hashim. Daripada apa yang saya dapat laporan, 3 negeri ada peningkatan. Iaitu lain tapi di bawah ribuan kecuali Selangor. Selangor masih lagi 5,020 orang. Dan amat menggalakkan bila kita lihat 7 negeri merekodkan jangkitan 2 angka. 7 buah negeri 2 angka saya tinggal. Saudara, tapi negeri yang masih ada jangkitan, Selangor 5,020, Kedah 133 dan Labuan ada 7 orang. Walau bagaimanapun adalah peningkatannya daripada 4 orang semalam 7 orang. Lain-lain negeri, Johor 214, Sabah 58 orang. Wilayah Persekutuan 415, Sarawak 2 angka. Sabah Sarawak 2 angka sekarang, 92 orang. Di Pulau Pinang, alhamdulillah cik, 165. Di Kelantan, walaupun ada penambahan, tetapi 40 orang saja jangkitannya, 2 angka. Saya mengharapkan agar Kelantan khususnya, sebab ni nak raya ni ramai orang daripada luar Kelantan akan balik balik raya. Tapi kalau tengok angkanya 40 tu agak ada kelegaan. Di Negeri Sembilan 290 orang, di Perak 287 ada penurunan.
Di Pahang 64 orang, 2 angka. Di Terengganu pula ada peningkatan 239. Tapi di Melaka turun kepada 2 angka, 94 saja. Wilayah Persekutuan Putrajaya 11 dan Perlis 10. Itulah yang sempat saya laporkan kepada saudara. Dan hari ini, kerana dah pukul 11 malam, saya rasa tidak ada ini untuk e-commerce. Mungkin besok saya akan memberi penjelasan berhubung dengan e-commerce. Kita terus masuk dengan tentang naluri kehidupan. Ini perlu kita beri, perlu saya santuni, kerana ini untuk memberi pengajaran dan juga sebagai tauladan kepada kita. Ya, saudara, saya bukan ustaz, tetapi bila teman-teman menghantar kiriman itu, berartinya ini keculipan yang baik untuk kita santuni bersama. Ya, saudara Abdul Hamid, saudara Rosli Yunus, saudara Anak Q, saudara Ismailis. Ini dekat teman-teman di Instagram. Yang saya minta daripada anda, lain tak ada, adalah like, share dan subscribe. Satu di Facebook dan satu lagi di Instagram. Dua-dua ini amat menghiburkan saya bila saya tengok ada like, share daripada saudara, memberi semangat. Tadi saya cakap tadi saya hadir di majlis Nuzul Quran di rumah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Ramai yang datang. Baik, saudara, kita masuk naluri kehidupan. Kerana daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda pada Bilal. Katanya, wahai Bilal, kalau subuh telah beranjak ke langit, maka itu bukanlah subuh. Subuh itu nampak seperti ini, katanya. Lalu baginda menyuruh untuk sahur dan baginda pun sahur seraya bersabda, umatku akan selalu dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan mempercepatkan berbuka puasa. Ini daripada Musnad Ahmad. Hadis ini itu statusnya sanad hasan. Jadi pengajaran kepada ini, saudara, baginda Rasulullah SAW merupakan contoh kita dalam melakukan ibadat, termasuklah amalan berbuka dan bersahur ketika berpuasa. Antara amalan yang perlu dicontohi ketika berpuasa ialah segera berbuka. Apabila waktu masuk waktu berbuka dan melewatkan bersahur. Ini juga merupakan amalan baginda Rasulullah SAW serta para sahabat yang menggalakkan supaya kita bersahur lewat sedikit. Habis bersahur tu masuk imsak, masuk subuh, saudara. Kerana waktu sahur dilewatkan seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit, katanya, kami makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW, lalu kami solat subuh. Anas berkata kepada Zaid, berapa jarak waktu antara azan subuh dan sahur? Zaid menjawab, sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. Itulah bezanya, saudara. Jadi, berdasarkan hadis ini, jarak waktu selesai sahur Nabi SAW dengan waktu subuh sangat dekat. Hanya sekitar jangkaan waktu bacaan 50 ayat Al-Quran yang dibaca dengan kadar sederhana, tidak cepat dan tidak lambat, saudara. Ya. Amir Maimun Al-Audi menyatakan bahawa para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling terakhir dalam bersahur. Ingat, saudara, itulah peringatan, itulah contoh yang terbaik bila kita mengadakan atau melakukan ibadat bersahur dan berpuasa. Ya, saudara Zainal Muhammad, saudara Mat Saad, saudara Awaluddin, saudara Osman Abdullah dalam Instagram. Begitu juga dengan Yana Man JB, gambar kucing, ya, Man. Baik, saudara. Nampak macam laju sikit sebab jam dah pukul 11. Ada juga teman-teman nak tidur awal mungkin. Jadi, kita santun sedikit. Mutiara kata, kiriman saudara Hibil, katanya amalan yang paling berat diamalkan adalah 3 perkara. 3 perkara merupakan amalan yang berat nak dilakukan. Itu pertamanya, dermawan saat yang dimiliki sedikit. Waktu kita sikit wang, kadang-kadang orang jadi bakhil dan kedekut. Sedangkan itulah amalan yang terbaik. Tapi sukar orang nak melakukannya. Yang kedua, menghindari maksiat. Menghindari maksiat saat sunyi, tiada sesiapa pun. Jadi bila orang tak ada apa semua tu, amat sukar untuk seorang itu menghindari maksiat. Dan yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang diharap atau ditakuti. Contohnya macam pemimpin. Kita kena berani menyatakan yang benar. Inilah 3 perkara yang menurut Imam Syafi'i
merupakan amalan yang paling berat untuk diamalkan. Pertama, dermawan saat memiliki sedikit. Kedua, menghindari maksiat saat sunyi tiada sesiapa. Dan ketiga, ini paling besar, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang diharap atau ditakuti seperti pemimpin saudara. Itulah antara kata-kata mutiara, kiriman Cikgu Hebe. Terima kasih saudara atas kiriman kata-kata mutiara untuk kita jadikan amalan. Ya, saudara Mazmali, Cik Rosli, saudara Alias. Ya. Dan seperti biasa, nak kata salam impian moratorium RM10,000 Kidau SP pun rasanya ada yang dah dapat. Tapi bagaimanapun yang tak dapat, saya menyampaikan salam impian moratorium dan penggunaan wang RM10,000. Ini saya rasa tinggal lagi sehari lagi sepatutnya. Semua sepatutnya boleh dapat wang kiriman milik anda daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Cuma kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kita khawatir negara akan muflis. Ya, saudara Ismi. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menanti PRU 15. Sabar dulu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ayam katik segak lawa, warnanya menyerlah, berjambul merah. Dinosaur politik meminta nyawa, berehat sajalah di kubur sejarah. Jadi, beliau menasihatkan kepada mereka yang bergelar dinosaur politik. Ini bagi saya orang wolot lah. Tak payahlah. Tak payah nak minta nyawa lah. Berehat sajalah. Sudah cukup-cukup lah. Itu pandangan Pak Nazil. Kata Pak Nazil lagi, keluar hendak menuai padi selepas menggulai ikan tertuka. Pemimpin tidak mengenang budi, rakyat menilai, menghukum mereka. Kalau pemimpin tidak mengenang budi rakyat, tunggulah masanya rakyat akan menghukum mereka. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya begitu berarti bagi kita, saudara. Saya juga terima satu pantun daripada Satria Setiawan semalam. Elok juga pantunnya. So Nordin Malik punya pantun last minute. Tapi sebab saya tak dapat nak kopi, mungkin malam besok saya baca. Tapi ini pantun daripada teman kita, Satria Setiawan. Katanya, naik kuda lastik tupai, dari Baruh pergi ke darat. Pemimpin kaya raya pelbagai, rakyat juga hidup merempat. Saudara, saya juga seperti dengan saudara amat prihatin dengan kehidupan rakyat. Pemimpin kaya raya, tapi rakyat masih lagi dalam keadaan yang sukar. Baik saudara, usai pantun memantun, kita masuk sedikit gedung ilmu. Saudara Razani, saudara Muhammad Karya, saudara Taram Shah. Waalaikumsalam. Saudara Taram Shah berkirim salam pada semua kawan-kawan yang berkesempatan melayari live saya malam ini. Dalam segmen Gedung Ilmu, orang tua-tua kita sering berpesan, ini untuk kita jadikan amalan, untuk jadikan pandangan kita, saudara. Bahawa pemimpin terdahulu mengharapkan bahawa hadirnya pemimpin hari ini dan masa depan, sepatutnya mereka terdiri daripada orang yang benar-benar memegang syarak dan adat. Dan mereka tidak angkuh. Kerana umat Melayu yang wajar dipimpin oleh pemimpin yang bukan pembengak. Pembengak ni saudara, bahasa dulu dia panggil pembengak. Iaitu mereka yang benak dan tidak cerdik. Kita tidak mahu pemimpin yang pembengak. Ingat saudara, itu pesan pemimpin terdahulu dan orang tua. Dia tak mahu pemimpin yang pembengak ini memimpin warga bangsa kita hari ini dan akan datang. Kerana bila mereka menjadi pemimpin pembengak, menjadi pemimpin dia suka membengak. Bercakap bohong, berjanji rosak, tipu daya amatlah banyak. Tugas terlantar, beban tercampak. Bekerja keras, dia elak mengelak. Negeri binasa, rakyat pun celak. Kalau pemimpin hadir, pemimpin yang pembengak ni. Jika dijadikan pemimpin, kata mereka, celakanya banyak. Dijadikan tua, perangai tak cedak, tak cerdik, tak bijak, saudara. Dijadikan induk, orang menolak. Dijadikan tiang, tak dapat tegak. Dijadikan tudung, kainnya sentak, pendek, singkat, saudara. Memimpin negeri kan luluh lantak. Jadi, luluh lantak ni orang berkeluh kesah, saudara. Kita sambung lagi
malam esok. Ya, saudara Satria Setiawan, saya dah baca pun pantun saudara. Cantik pantunnya tu. Baik saudara. Usai saya memberi pencerahan, saya dah memberi pantun, gedung ilmu, kerana kita santun pula, mana pula ni, peringatan. Saya harus memberi peringatan pada teman-teman yang berkesempatan melayari Facebook saya ini. Kena ingat saudara bahawa ini adalah pencerahan politik dan tidak berniat untuk menyebelahi mana-mana pihak. Di samping itu, saya perlu menjelaskan bahawa bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak ada kemampuan saudara untuk memantau kesemua suntingan maupun komen-komen anda. Ingat, ini pencerahan politik, matlamatnya sekadar untuk memberi informasi. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, saudara boleh hantar kiriman pada saya. InsyaAllah, kalau saya tengok bahasa yang baik, saya akan santuni saudara. Gunakanlah bahasa yang baik. Kita adalah warga cinta damai yang sentiasa harmonis sifatnya. Ya, saudara. Sebab saya melihat tiba-tiba saja bagaimana Presiden QPEC, iaitu Datuk Adnan Mat Said, dia melontarkan permohonan agar kaki tangan kerajaan dinaikkan gaji mereka pada harga minima. Had minima RM1,800 sebulan. Kerana dalam keadaan ekonomi yang sebegini. Cuma saya bertanya kenapa bila kita minta agar gaji minima pekerja am, iaitu pekerja swasta, bukan nak minta tinggi RM1,500 pun. Jadi QPEC dulu pun dia membantah. Tapi kaki tangan kerajaan dia minta. Ini yang kadang-kadang kita merasakan tak ada perimbangan yang nyata dan jelas. Kalau kita tak kisah, nak minta kaki tangan kerajaan nak naik RM1,800 ke RM2,000 ke, itu urusan anda dan berjuanglah untuk kaki tangan kerajaan. Tapi jangan lupa, berjuta lagi warga di sektor bukan kerajaan, swasta. Jadi kalau boleh segerakanlah agar gaji minima ini RM1,500 terlaksana. Saya mohonlah supaya Datuk Adnan Mat Said ni turut memperjuangkan. Jangan kata untuk gaji minima di sektor swasta tak perlu, tapi sektor awam perlu. Itu tak betul. Saya dua-dua saya nak. Gaji minima kerajaan RM1,800 dan gaji minima bagi mereka di sektor awam, di sektor swasta juga perlu dinaikkan. Kerana dalam keadaan ekonomi yang tak menentu dan sangat mencengkam, saudara. Dan sekarang ni kita masuk sekejap. Ini dah dekat nak raya ni, saudara. Hari ni masuk hari 17 bulan. 17 Ramadan. Sekarang sebenarnya inilah masanya waktu saya di kampung dulu tu kelang kelebut cari peluang untuk bagaimana nak cari duit. Nak cari duit raya. Tapi dalam keadaan ini saya teringat ada satu peristiwa. Masa muda-muda dulu, kecil-kecil dulu, saya usia pun lebih kurang 11-12 tahun. Jadi kononnya di kampung saya tu ada bomo. Kononnya. Masa tu kita bukanlah tahu sangat hukum halal haram dan sebagainya. Jadi katanya bomo ni boleh bagi nombor ekor. Sekarang dah tak ada dah. Waktu itu anak-anak kecil-kecil umur 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun pun dah mula fikir cara mudah nak cari nombor ekor. Sedangkan benda tak betul. Tapi bila bomo tu kata, saya teringat ada seorang kawan saya. Nama dia, bomo ni kita panggil Dibuk. Saya ingat di kampung saya. Tapi dah tinggal Allahyarham lah. Sebenarnya tak ada pun, dia bukan bomo pun. Tapi mengaku dia kata, kalau nak, kita buat menurun. Tapi dengan syarat. Ini cerita saudara. Syaratnya, mesti duduk di atas kubu. Antara orang yang kena giliran untuk duduk atas kubu waktu malam bulan mengambang. Sekarang ni mesti tengah bulan mengambang ni. Hendaklah duduk di atas kubur sehingga jam 3 pagi. Nanti nombor tu akan keluar, katanya. Jadi, namanya Din. Sebab itu sekarang ni orang panggil dia Din Kubur. Bila cerita kawan lah, Din Kubur. Din ni, dia pun bercakap dengan Tok Bomo. Tok Bomo, tak ada tempat lain ke nak pergi? Kita orang punya gelak Tuhan aja yang tahu. Dia boleh negotiate pula dengan Bomo ni. Takkan dekat atas kubur, carilah tempat lain. Itu cerita dulu. Akhirnya,
Siapa pun tak dapat, tak ada pergi pun. Dan memang tak ada pun, saudara. Jangan percaya pada bomoh-bomoh ni. Tapi itulah cara anak-anak kampung duduk berunding macam mana nak cari duit raya. Saudara. Dan dulu sebenarnya, saudara, bila hadir bulan puasa, kita anak-anak kecil-kecil umur 12 tahun, 13 tahun, kita tak ada rasa pun susah hati. Memang yang rasanya kelang kabut nak cari duit saja. Tapi segala-galanya amat menyeronokkan, saudara. Dan ini peristiwa juga saya. Antara kegiatan kami waktu dulu-dulu tidur di masjid. Tidur di masjid tu kerana banyak bekalan kuih-kuih. Orang buka puasa, orang tarawih, ada kuih yang tinggalan tu, maka kami pun makanlah makanan yang ditinggalkan oleh para jemaah. Tak ada semua makan habis kan. Jadi macam-macam kuih ada. Sebab itu kami duduk di masjid dan tidur. Di dalam masjid tu ada satu orang. Saya ingat lagi arwah kawan saya. Nama dia Mak Syawal. Saya ni suka menyakat. Orang kata menyakat. Dia saudara Saleh Talib 60-an ada jual meriam buluh tak? Tak ada. Kita meriam buluh kita pakai meriam tanah. Jadi berbalik pada cerita tu. Mak Sawai nama dia. Mak Syawal nama dia. Jadi bila teringat datang dah dekat-dekat nak raya, saya teringat Allahyarham sahabat saya Mak Syawal. Dia ni cakap besar. Dia cakap besar, dia kata, saya udah bulan puasa ni, mana ada hantu, kita tak takut. Jadi saya pakatlah kawan saya 5-6 orang tu, saya kata okey, kita biarkan dulu. Jadi malam tu kita tidur. Tidur dalam masjid, saudara. Masjid saya di kampung tu, ada pintu, ada tingkap dan sebagainya. Tapi bila tutup semua pintu. Pukul 3.30, dia tengah sedap lena tidur tu, saya kejutkan kawan yang lain tu, semua bangun, tinggalkan Mak Syawal ni seorang-seorang dalam masjid. Jadi saya pun ambil dekat mimbar tu ada kain ni yang selalu dipakai oleh Pak Imam. Ini cerita saudara saudara. Ambil pakai ni, gulung, ambil ketayap pakai, ambil tongkat mimbar. Ya bas kecil-kecil saudara. Kita pun berdiri tepi tu. Kuih-kuih dia tu, dia pun terbangun. Bila terbangun saya pun ketuk dengan tongkat pada tanah, pada bumi. Berbum. Ma rabbuka. Dia pun jaga-jaga, dia tengok, tiba-tiba tengok tercegat saja. Satu orang nak pakai jubah dengan kain begini, dengan lebay, dengan tongkat begitu. Dia ingat dia dah mati. Dia pun bangun, dia pun bangkit saja, dia terus terkam ke pintu. Dia langgar pintu, bertabung. Maka lari satu dalam masjid lah cari pintu. Akhirnya dia keluar. Di kampung saya tu kita tahu mana nak jalan pintas. Dia lari ikut jalan ke rumah dia bahagian darat. Rumah saya di Baruh. Jadi dia lari situ, saya pun cari jalan pintas. Tunggu dekat simpang. Maka bila dia nak sampai saja tu, saya pun berdiri tengah jalan. Pegang tongkat tu. Ma rabbuka. Bunyalah terjerit. Jadi sepanjang malam tu, pukul 3 pagi sampai dekat pukul 4. Allahyarham Mak Syawai ni. Lari sana, lari sini. Nak lari daripada orang. Dia ingat bau-bau. Dia tahu bahawa dia kata bahawa ini bulan puasa ni pun gamaknya dia kata tak ada hantu. Tapi malaikat tunggu. Lari sana, lari. Demam seminggu, saudara. Itulah peristiwa bila saya ingat terkenang sahabat-sahabat. Suka saya mengusik. Sebab dia cakap besar. Dia kata tak pernah takut dengan siapa pun. Bulan puasa tak ada hantu. Tutup pintu masjid. Bagi kawan-kawan semua keluar. Kita tahu jalan. Kita pegang mimbar punya tongkat tu. Ma rabbuka. Satu malam, sepanjang malam tu. Akhirnya saudara, demam seminggu kawan saya tu. Kita orang pun tahu lah. Itulah cerita zaman waktu kecil-kecil menyakat kawan-kawan. Saudara Miki Mini, dengar Bang Non sekejap lagi. Bang Non ada nombor tak nombor tu, nanti saya kata marah buka dengan Bang Non baru dia tahu. Lari dalam pukang dia nanti. Saudara. Baik saudara. Satu lagi saudara. Semalam kita bercerita tentang filem Hindustan. Ini bab kenang-kenangan ni. Saudara, memanglah tahun 70-an, tahun 60-an. 80-an dan sekarang pun filem Hindustan begitu amat diminati oleh orang. Sebenarnya banyak orang tak faham. Bila saya buat kajian, rupanya setiap pelakon Hindustan ni mereka bermain dengan mata. Cuba saudara lihat dan tonton filem-filem Hindustan. Mereka akan bermain dengan mata. Fokus kamera itu pada mata. Jadi kalau waktu marah, matanya muntar. Kalau dia sedih, matanya malap.
Kalau dia ceria, mata dia cerah. Kalau dia menangis, itu sedih sangat-sangat. Mereka bermain dengan mata. Jadi, kalau saudara nonton pula filem-filem yang diarahkan oleh pengarah-pengarah dari India dulu pun, mereka bermain dengan mata. Sebab itu filem-filem walaupun tahun 60-an, begitu diminati. Sebab, macam kita tengok filem Kipas Hikmat, Laila Majnun, Antara Dua Darjat, tengok macam mana ini apa ke pelakunya tu, Ahmad Nisfu. Tengok dengan hidungnya, dengan matanya, mereka bermain dengan mata sebenarnya. Lakonan mereka fokus kamera itu pada mata. Sebab itu ada lagu Al-Arazmi. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, oh aku tergoda. Tu dia, saudara. Saudara Fuad Rahman, memang lawak lah saya dulu. Dan saya buat kajian, filem-filem saya tengok, boleh dikatakan semua filem Hindustan, fokus kameranya adalah pada mata. Kalau saudara tonton filem Hindustan, cuba perhati. Tanpa mereka bermain dengan mata, saya ingat gagal. Tapi dengan mata itu, dan dia punya penterjemah pula tu, ayat-ayat digunakan, begitulah keadaannya. Saudara Bob MJ, boring lah. Memanglah boring, cerita terkenang masa dulu, saudara. Sabarlah dulu, saudara nak cerita politik saja. Itu saya memang masuk dalam segmen terkenang-kenang, saudara. Okey, usai cerita masa lalu. Tapi sekarang ni, saya harus menyantuni apa pula sebahagian teman-teman yang tak sempat saya santun semalam. Antaranya saudara Syukur Abdullah. 4 hari dulu dia menghantar kiriman. Dia kata celaru lah sekarang ni. Nak bagi bantuan pun bercelaru. Benar. Memang benar sekarang ni. Tadi saya waktu hadir Nuzul Quran di rumah Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, ramai pemimpin besar dan bekas-bekas mantan-mantan ketua setiausaha, ketua pengarah, mereka hadir bersama dan kami berbual. Dan fokusnya lain tidak ada, mereka bertanya pada saya, apa dah jadi pada negara kita? Saya katakan, nak kata macam mana? Sebab segala-galanya birokrasi. Bila saya menceritakan adanya bekas anggota polis nak dapat wang RM100, terpaksa dia duduk di Manjoi, pergi ke Ipoh. Dapat RM100. Tambang teksi pun RM20. Pergi balik RM40. Akhirnya dapat RM60 saja. Itulah nilainya. Mereka menggeleng kepala. Dia kata, benda ini tak berlaku zaman dulu. Memang pun, saya kata. Itu keadaannya, saudara. Dan segala-galanya, macam mana kata Syukur Abdullah, segala-galanya sekarang dah bercelaru. Kita pun tak tahu ke arah mana hala tuju negara. Perdana Menteri dah jelas. Dia kata, bantuan keluarga Malaysia BKM, RM500 tuntas. Tapi masih ada lagi birokrasi. Macam mana kata Joki. Joki ke Joka ni, dia kata dia pun dapat RM100. Tidak seperti dulu RM300. Jadi akhirnya, macam kata Wan M. Bakri, dia menyarankan, kalau begini keadaannya, bubar sajalah Parlimen. Itu yang kita mengharapkan. Menurut saudara SL Service Absorber, dia kata dulu politik tenang. Sekarang ni kelam kabut. Dan rakyat mahukan perubahan dalam PRU14. Tapi akhirnya, natijahnya 4 tahun derita yang berpanjangan. Ini kata saudara SL Service Absorber. Sekarang ni katanya nak beli bunga api untuk anak pun tak mampu. Benar. Sukarnya rakyat dalam keadaan hari ini. Tak macam dulu-dulu. Saudara Idris, saudara Dinoha. Jadi saya bersetuju dengan pandangan saudara SL Service. Itulah gambaran keadaan negara kita sekarang, saudara. Ada bantuan tapi tak sampai ke mana. Saudara Anwar Muhammad, dia kata apalah nak jadi pada generasi 50 akan datang. Andai situasi politik masih terus berkelibut hari ini. Bagaimana mau disantuni acuan kehidupan rakyat di masa mendatang? Saya terpanggil untuk menyantuni kenyataan saudara Anwar Muhammad. Benar, dan itu juga yang selalu saya nyatakan. Itu juga yang saya fikirkan. Apa nak jadi pada generasi kita yang pada 50 tahun mendatang? Anak-anak kita, macam saya tengok cucu-cucu kita. Bagaimana kehidupan mereka 50 tahun mendatang? Mampukah mereka mengecap kehidupan sebagaimana yang pernah kita alami, yang pernah kita kecapi? Bagaimana selalu saya katakan, saya daripada keluarga miskin, akhirnya dapat berubah kehidupan, adalah sedikit kelegaan. Nak kata kaya raya, tidaklah. Tetapi lega lah.
dapat belajar ke luar negeri, dapat melihat negeri orang, boleh beli kereta. Tetapi mampukah anak dan cucu kita untuk masa mendatang? Usahakan 50 tahun. 10 tahun akan datang pun, kalaulah suasana politik hari ini masih lagi bercelaru. Saya tidak yakin ekonomi dapat diperbaiki. Keadaan masih lagi bertambah suram. Jadi sebab itulah, menurut saudara Rosa Munici, dia kata, kalau boleh, lepas ini nanti, lantiklah pemimpin yang muda-muda. Bagaimana yang dilakukan di Johor. Sebenarnya saya amat bersetuju dengan pandangan saudara Rosa Munici. Inilah juga yang diminta oleh rakyat. Dan inilah juga yang telah saya sampaikan kepada Presiden dan pimpinan UMNO waktu kami berbuka puasa lewat 4-5 hari lepas. Saya katakan bahawa warga bangsa kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang muda. Macam mana dilakukan di Johor. So, lihat sekarang ni. Di Johor, menteri besarnya, anak muda dan orang macam Datuk Hasni, dia membantu, memberi buah fikiran, memberi nasihat, anak muda. Tidak pula, jangan sombong. Saudara Nur Zaman, pengantin yang ada masalah moral tak sendiri lagi-lagi. Itu saya tak faham apa maksud saudara. Jadi dalam keadaan sendiri, kalau Safazilah Gadi, dia kata ini semua berhana yang dibawa oleh PH. Saya mengatakan semua ini dulu adalah kesan daripada apabila rakyat terperangkap. Rakyat, pengundi terperangkap dan terpedaya dengan omelan, dengan impian, janji 1000 mimpi mereka dalam kumpulan Pakatan Harapan. Menggapai yakin rakyat dengan melontarkan macam-macam cerita. Waktu itu mereka menyerang Datuk Seri Najib dan isterinya, mereka menyerang UMNO, kemudian memberi gambaran seolah-olah UMNO Barisan Nasional teruk. Akhirnya rakyat percaya. Bila percaya, apa jadi? 4 tahun sampai hari ini tak selesai lagi. Saya amat mengharapkan bahawa suasana ini segera berubah. Sebab itu, saya berpesan pada teman-teman, kalau hadirnya musim pilihan raya mendatang ini, jangan kita mudah percaya kepada apa yang dilontarkan oleh mereka yang menabur pelbagai janji. Cukup-cukuplah kita ni terpedaya dan dipengaruhi dengan keadaan yang tak menentu. Akhirnya kita juga yang susah. Saya tak mau bercakap lebih, saudara, tapi bila saya lihat contoh apa yang cuba dilontarkan oleh saudara Rafizi, dia make a comeback dalam politik. Mulalah cerita itu, cerita ni. Semua tak betul. Mereka saja yang betul. Akhirnya macam mana? 22 bulan di bawah Tun Mahathir. Saudara Rosa betul. Bila pilihan raya berlaku kesongsongan. Kerana bila UMNO ditumbangkan, UMNO Barisan Nasional ditumbangkan, naik Pakatan Harapan. Dan bila Pakatan Harapan itu dipilih oleh rakyat, pimpinan dalam Pakatan Harapan melakukan kesongsangan dalam politik. Saya dah cakap bahawa ini politik yang songsang dalam amalan demokrasi, di mana parti yang kecil memerintah parti yang besar. Sepatutnya waktu itu yang memerintah tentulah datang daripada parti keadilan. Saya bukan nak memuji keadilan, saya memilih dari segi sistem demokrasi, majoriti menguasai yang minoriti. Dan kita pula dalam sistem demokrasi, yang kalah mesti mengakui kemenangan. Kita tidak menafikan kemenangan itu, saudara. Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Seri Najib, dia serahkan kuasa pemerintah negara ini pada Pakatan Harapan. Tapi dia tak adalah kata orang ni mesti daripada menteri, orang ni. Tidak. Kita tak campur. Kerana kumpulan anda yang waktu itu mereka bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. Jadi, bagilah mereka perang untuk satu penggal nak tengok macam mana. Dan waktu itulah berlakunya kesongsangan. Songsang. Kerana Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Sedangkan parti yang dipegang, yang dipimpin olehnya cuma dapat 13 kursi. Sedangkan yang menang waktu itu Parti Keadilan. Bersama dengan DAP. Saudara, dalam kumpulan mereka, kalau nak dikaji dari segi parti-parti yang lain, memanglah UMNO Barisan Nasional 79 kursi. Tapi kita tidak ada mencukupi untuk membentuk kerajaan. Untuk membentuk kerajaan lah Parti Keadilan waktu itu. Mereka bertanding di bawah Parti Keadilan. Tak ada pun mengatakan Pakatan Harapan. Ini realiti, saudara. Bukan saya nak memuji keadilan, tidak. Saudara, dan bila berlaku kesongsangan dalam kepimpinan, rosaklah negara. Selepas itu berlaku pula lagi
langkah Sheraton dan memilih Tan Sri Muhyiddin pula jadi Perdana Menteri. Kerana waktu itu Parti Keadilan masih ada lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah keluar dan tidak megang apa jawatan. Dia belum menjadi ahli parlimen. Sepatutnya berilah mereka. Kerana Tan Sri Muhyiddin waktu itu ahli bersama dengan beliau cuma ada 6 orang ahli parlimen saja. Ini langkah Sheraton. UMNO, pimpinan UMNO waktu itu saya nak jelaskan sekali lagi saudara. UMNO menuntut bukan sesiapa je Perdana Menteri. Kita tak adakan pilihan raya. Kerana melihat benda dah berterabur. Dah berlaku kesongsangan dalam amalan demokrasi. Tak juga berlaku Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Itu yang jadi kelang kabut negara. Dan akhirnya UMNO mengambil keputusan kita tarik sokongan. Dengan harapan nak adakan pilihan raya. Itu matlamatnya saudara. Tapi bila ada sokongan dan sebagainya, takkan Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, okeylah. Kerana dia datang daripada UMNO, tak apalah UMNO terimalah berlapang dada. Dengan harapan. Tetapi masih lagi, kalau nak diambil kira, masih lagi adanya kesongsangan. Sebab itu saya mengatakan, jangan jadikan UMNO parti ini sebagai parti pembangkang. Selagi UMNO menjadi parti pembangkang, segalanya bercelaru. Soal pemimpin kita boleh tukar, tak ada masalah. Ini kalau saya lihat ya, macam mana keputusan Majlis Tinggi UMNO meletakkan bahawa kali ini bila ada pilihan raya, seandainya UMNO Barisan Nasional diberi kepercayaan untuk memerintah. Jadi bagi Presiden UMNO, dia menyatakan sejelas-jelasnya. Dia mengotakan apa yang dijanjikan dalam Perhimpunan Agung yang lalu, iaitu beliau nak jaga parti bersama dengan Tok Mat, bersama dengan Datuk Seri Najib. Dan Datuk Ismail Sabri jagalah kerajaan. Dan tiga-tiga pemimpin besar dalam UMNO ini akan memberi menasihat sebagai lembaga penasihat, Board of Elders, ya, saudara. Jadi bolehlah, tapi sekarang ni nak dilakukan tak boleh. Kerana UMNO yang ada dalam kabinet hari ini, wakil-wakil UMNO yang ada dalam kerajaan hari ini cuma 42 orang. Tak ramai mana. Sedangkan kalau nak ikut, 71 ada dengan kumpulan Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Azmin Ali. Nak dilakukan perubahan tak boleh. Kalau mereka tarik sokongan, maka jatuhlah Perdana Menteri. Sebab itu UMNO menuntut agar diadakan pilihan raya. Kalau dah ada pilihan raya nanti, kalaulah rakyat hendakkan Datuk Ismail Sabri, biarlah dia jadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Tapi sekarang ni, dalam kumpulan mereka yang mengelilingi, itu yang saya katakan, orang keliling kelalang, menggambarkan seolah-olah, kalaulah Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dan ada penasihat-penasihat daripada UMNO, macam Datuk Seri Zahid, Tok Mat, Datuk Seri Najib, Datuk Ahmad Maslan, Ketua Pemuda dan sebagainya, mereka merasakan diri mereka akan diketepikan. Dan yang paling penting, sebab mereka sudah merasa, mereka sudah tercium bau, mereka tidak akan diturunkan untuk bertanding sekali lagi. Itu masalah sebenarnya. Sebab itu saya agak bersetuju dengan pandangan daripada saudara Datuk Rauf sebagai Ketua Perhubungan UMNO Melaka. Apa kata Datuk Rauf? Dia kata, kalau boleh, jangan dikocakkan air yang sedang tenang. Sebab di Melaka dah tenang. Di Johor dah tenang. Warga UMNO pun dah tenang. Tak ada pula kita nak fikirkan siapa ni. Dah jelas. Perhimpunan Agung UMNO yang lalu memutuskan bahawa Datuk Ismail Sabri pegang kerajaan, Datuk Zahid Hamidi jaga parti. Ya, dan mesyuarat yang terbaru Majlis Tinggi telah pun buat endorsement. Mana dah tenanglah sepatutnya. Rupanya masih lagi ada pihak yang mau mengocakkan ketenangan ini. Sebab itu Datuk Rauf kata, semua pemimpin UMNO seharusnya menunjukkan kesepakatan dan bukannya bersikap mengocak air yang tenang yang akhirnya merosakkan parti. Jadi selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Rauf berkata sebagai pemimpin dan ahli, mereka seharusnya menerima setiap keputusan yang dibuat oleh pihak tertinggi parti. Ini jelas, termasuklah keputusan menamakan naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Sepatutnya sudah dah. Tapi ada pula suara-suara. Jadi sebab itu dia kata, kata Datuk Rauf, kita mesti menunjukkan kesepakatan kita. Berkali-kali dia mengingatkan, jangan dikocakkan air yang sedang tenang. Jadi tak perlulah minta itu dan ini. Kita menghadapi pilihan raya yang ke-15 nanti, kita masuk ke gelanggang. Matlamat adalah parti kena menang. Bila parti menang, ramai ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional yang diturunkan bertanding kali ini,
maka Perdana Menteri mudah untuk mentadbir negara sebab dah ada sokongan yang jitu. Itu cara dia. Pokok ru kertas kajang, saudara sastrawan, dari Sabah pergi ke Pahang. Ada pantun pula, saudara satria. Pokok ru pergi ke Pahang. Pokok ru kertas kajang dari Sabah pergi ke Pahang. Politik Malaysia, politik songsang, sentiasa panas, sentiasa berperang. Itu gambarannya. Jadi kesonsangan dalam berpolitik. Saya katakan songsang, saudara. Sebab dia menyalahi dasar ataupun aroma ataupun elemen demokrasi. Yang menang, majoriti mesti menguasai yang minoriti. Jadi sebab itu kita mengharapkan untuk pilihan raya akan datang, UMNO mesti dapat majoriti. Dan mudahlah kita untuk mentadbir negara, saudara. Ya. Sebab sekarang ni letihlah, saudara. Saya melihat satu keadaan yang tak menentu, saudara. Kenyataan yang dibuat oleh pemimpin saya nampak begitu jelas. Tiba-tiba sekarang ni, semalam lah saya tengok, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi menyuarakan bahawa dia kata dia ada bukti bahawa dia mendapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri. Saya kata nak buat apa? Dan nak pilihan raya ni tak payahlah Pak Syekh. Kalau you rasa you ada kemampuan, you ada pengikut, you ada pengaruh, masuk bertanding. Dan saya nyatakan, kalau benar-benar keadilan mau bertanding, tandinglah macam mana UMNO. UMNO solo dengan Barisan Nasional. Jadi kalau keadilan bertanding saya solo, sebab jelas. Tapi rakyat terpinga-pinga sebab adanya Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan, rakyat tidak boleh menerima. Rakyat tidak boleh menerima kehadiran parti daripada DAP. Itu masalah sebenarnya. Terpulang pula pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun dia mengatakan bahawa dia memiliki bukti bahawa surat sokongan ketua-ketua parti tertentu sewaktu mengumumkan pihaknya berjaya mendapatkan sokongan untuk meyakinkan jadi Perdana Menteri. Benda dah lepas. Game is over. Jadi dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar apa yang terjadi setelah pun terjadi. Apa yang berlaku telah pun berlalu. Dan sekarang ni, let's face the reality. Mari kita hadapi kenyataan bahawa rakyat akan membuat keputusan siapa yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri ataupun pemimpin negara. Andainya UMNO dinobatkan kembali sebagai pemimpin parti, pemimpin kerajaan, terimalah hakikat. Kalaulah pula rakyat membuat pilihan, masih lagi tidak mahu dengan UMNO Barisan Nasional. Mungkin ada pilihan yang lain. Terpulang pada rakyat, tapi jangan salahkan UMNO bila berlaku sesuatu macam mana sekarang hari ini. Saya cuma memberi pandangan dan pencerahan, tak lebih daripada itu. Kerana sekarang ini sudah ada gerakan sebenarnya. Saya nak jelaskan bahawa kabarnya sudah ada gerakan untuk ada pula setengah pihak itu untuk menyegerakan PRU. Ini di kalangan parti pembangkang. Macam DAP, Amanah, dan mereka sedang menggerakkan usaha. Termasuk juga dengan pendapat PAS. Sebab kabarnya sudah ada gerakan untuk menyegerakan PRU 15 setelah melihat ombak kebangkitan rakyat yang sukar untuk ditahan. Rakyat sudah tak mampu lagi menahan amarahnya sebab itu rakyat hendakkan ada pilihan raya. Namun begitu, di kalangan pembangkang, mereka merasakan bahawa kehadiran Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zaid Hamidi dan Tok Mak Hassan merupakan halangan terbesar untuk mereka menawan Putrajaya. Mereka nak pilihan raya, tapi waktu yang sama, kalau tiga ni ada lagi dengan dalam UMNO, mereka merasakan sukar. Dan ruang untuk UMNO Barisan Nasional menerajui negara begitu luas sekali. Jadi kerana itulah mereka mengharapkan agar Datuk Najib, Datuk Zahid, Datuk Mak Hassan disingkirkan dan direhatkan di penjara. Ini usaha mereka. Sebab saya dapat, bukan saya tak dapat, keputusan mesyuarat antara pemimpin-pemimpin parti-parti tertentu. Orang ni akhirnya mereka berkeyakinan bahawa untuk Perdana Menteri mereka kata boleh ditundukkan. Mereka yakin Datuk Ismail Sabri boleh ditundukkan. Malahan sudah ada usaha mahu menjadikannya sebagai orang nombor 2 atau timbalan Perdana Menteri. Malahan, sudah saya katakan mereka tak ikhlas. Nak pilihan raya dalam waktu yang sama, Perdana Menteri nak dijadikan sebagai timbalan pula. Nak dilantik balik Tan Sri Muhyiddin. Ini kumpulan-kumpulan
yang pernah menaruh izin negara dalam Perikatan Nasional. Itu gambaran saya dapat. Jadi sebab itu ada pertemuan sulit diadakan antara pimpinan bersatu, ada pimpinan daripada PAS. Ini yang daripada gunting dalam lipatan dalam UMNO ni. Katanya saya dapatkan setakat ini telah berlangsung 5 pertemuan. Pertemuan pertama dilihat gagal kerana wakil daripada PAS tidak bersetuju dengan hala cara menyerang Tok Mak Hassan katanya. Jadi pertemuan seterusnya diadakan antara kumpulan Azmin Ali. Kabarnya mereka mahukan agar Datuk Seri Najib segera dinoktahkan pengaruhnya dan perbicaraan itu diselesaikan dan mestilah segera disimpan di Sungai Buloh. Itu dapatan yang saya dapat daripada nota-nota itu. Kemudian, kerana begitu juga dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Mereka mahu kes perbicaraannya dipercepatkan. Kalau boleh, sebelum PRU 15 diadakan. Dan mereka mahu agar PRU ditangguhkan, biarlah selepas selesai pemilihan jawatan dalam parti UMNO. Artinya, bagi mereka, mereka nak UMNO mengadakan pemilihan dulu, baru ada pilihan raya. Balik-balik pada cadangan asal mereka. Kerana mereka berkeyakinan, kalau diadakan pemilihan dalam parti, kerana Datuk Ismail Sabri ini sebagai Perdana Menteri, lebih mudah beliau untuk menang jawatan. Dan ada kumpulan yang tim yang saya katakan semalam, tim Datuk Ismail Sabri, tim Timbalan Menteri, tim orang ni, tim macam-macam. Jadi semuanya bagi saya menjurus ke arah kecelaruan berpolitik. Ini masalah sebenarnya saya. Kemudian begitu juga, selagi ada Tok Mak Hassan pun mereka akan gagal. Jadi tiga-tiga ini perlu disingkirkan. Dan mereka akan berusaha melakukan tekanan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab itu tadi waktu saya berbual dengan teman-teman di majlis Nuzul Quran di rumah Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah, kami bercerita, mereka bertanya arah mana tujuan negara sekarang ni. Kenapa begitu sekali? Dilihat Tan Sri Muhyiddin macam masih berpengaruh dan sebagainya. Saya katakan, saya tak nampak dia berpengaruh. Tetapi cara dia mengeluarkan kenyataan. Dan media pula memetik kenyataan Tan Sri Muhyiddin yang menggambarkan seolah-olah dia masih mempunyai kuasa mempengaruhi Perdana Menteri. Itu je masalahnya. Sebenarnya, kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tegas, dia tak dengar cakap siapa pun. Dia dah bercakap bahawa dia akur dengan pertemuan top 5 UMNO. Lepas itu, bubarlah Parlimen. Bila bubar Parlimen, terpulanglah pada UMNO nak memilih siapa calonnya. Ini yang tidak dipersetujui oleh puak-puak yang ada bersama orang yang saya katakan keliling kelalang. Mereka ini mahu kalau boleh menyambung talian hayat supaya mereka akan kekal sebagai ahli Parlimen, kekal sebagai ahli Dewan Negeri, kekal sebagai wakil rakyat. Nak duduk bertanding, gunakan tiket UMNO. Waktu yang sama, tindakan dan sikap mereka menjahanamkan UMNO. Yang ini yang bila saya jelaskan itu, oh betul lah tu dia kata. Betul dia kata. Ini gambarannya yang kurang sihat. Negara kita dimalukan di peringkat antarabangsa. Bila tadi dibicarakan juga bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sampai ke Dubai, tidak ada sambutan. Sedangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah ketua negara. Ini dimalukan. Jadi saya bertanya dengan mereka, apa sepatutnya buat? Sepatutnya dia kata bukan bekukan jawatan duta itu. Sepatutnya duta Timur Tengah Haji Hadi itu yang perlu dipecat. Menteri Luar Negeri yang perlu dipecat. Bukan kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan menjalankan tugas mengikut apa saja arahan pak-pak menteri. Itu pandangan mereka. Dan untuk menghadapi pilihan raya, mereka juga bersetuju. Kerana melihat bahawa negara kita bahang politik hari ini terlalu panas dan tak menentu. Sampai bila? Kerana kita lihat sendiri bahawa bagaimana apabila UMNO melontarkan kenyataan. Kita mengatakan Datuk Ismail Sabri calon Perdana Menteri. Perikatan Nasional tak terima. Mereka tidak terima. Dia kata itu calon UMNO. Perikatan Nasional masih lagi kekal untuk menonjolkan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Mereka masih berkeyakinan rakyat akan mengundi Perikatan Nasional. Bila saya berbual dengan kaki tangan kerajaan, bekas kaki tangan kerajaan, bekas ketua setiausaha, bekas ketua pengarah, bekas menteri pun ada tadi. Ya. Jadi bila kami berbual, kami mengatakan bahawa saya, dari segi pandangan saya lah, saya minta maaf kalau ini tidak sejajar dengan pandangan Tan Sri semua. Dia kata, apa pandangan you? Saya kata, untuk pilihan raya akan datang, Parti Peribumi Bersatu, uyup.
let's know about it. Dan mereka bersetuju. Sebab mereka mengatakan Parti Bumi Bersatu tidak ada tuju. Melainkan hanya untuk mengangkat balik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu saja. So, mereka bertanya bagaimana dengan pejuang. Saya kata berjuang masuk kali ini, bertambahlah hilang wang depositnya. Mereka juga bersetuju. Kerana tak sepatutnya, kata mereka, yang Tun Dr. Mahathir ini, tak payah lagi lah campur politik. Begitu juga dengan PAS. Saya kata bahawa kedudukan PAS sekarang ni, ahli akar umbi pun sudah merasa tidak senang dengan hala tuju pimpinan PAS. Bagaimana Muafakat Nasional boleh gagal. Jadi mereka sudah rasa seolah tertipu. Jadi dalam keadaan begini, saya katakan bahawa besar kemungkinan di Kelantan pun susah. Bukan nak cakap besar sebab dapatan saya. Dan mereka bersetuju. Saya bukan saya bercakap dengan 1-2 orang. Tadi lebih kurang 10-20 orang. Dan mereka bukannya latar belakangnya orang sembarangan. Bukan orang kaleng-kaleng saudara. Bergelar Tan Sri, Datuk Sri. Dan berbual dengan saya menyatakan gambaran. Mereka bertanya macam mana di Johor. Saya kata apa yang keputusan di Johor, itulah nanti keputusannya dalam pilihan raya umum akan datang. Dan mereka bertanya macam mana dengan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni yang terbaiknya dia bertanding secara solo. Pun sukar juga saya kata. Benar. Dan orang warga bangsa Melayu tak boleh menerima. Itu saja saya katakan. Adalah tadi penyokongnya dia kata tak boleh juga begitu. Dia kata Anwar ni sepatutnya bolehlah jadi timbalan dan sebagainya. Saya kata itu soal lain. Paling penting sekarang adalah adakah pilihan raya umum. Selepas pilihan raya umum tengok parti mana yang mendapat majoriti. Yang dipilih oleh rakyat. Dan kena terima hakikat rakyat memilih parti itu, biarlah parti itu memerintah. Siapa nak duduk dalam gabungan dan sebagainya, sudah saya katakan itu mungkin ada jajaran baru. UMNO mungkin dapat dalam 124 ke 130. Mereka bertanya dengan saya, berapa sebenarnya UMNO boleh menang? Saya katakan, kalau dengan hadirnya kembali kursi-kursi parlimen, di mana dalam pilihan raya yang ke-14 dulu, pada pilihan raya 2018, sejumlah tak silap saya 36 kursi parlimen di mana pengundi majoritinya disumbangkan daripada warga Felda. Bekas chairman Felda pun ada sama tadi. So dia kata betul. Tapi sekarang ni warga Felda sudah make a comeback. Sudah kembali untuk menyokong UMNO Barisan Nasional. Seandainya dapat balik yang 36 kursi parlimen yang dikuasai oleh pengundi-pengundi daripada Felda, kalau kita kekal dengan 79 kursi yang lalu, 79 campur 36, di situ saja ada 115. 115 mungkin dapat daripada Sarawak dan daripada Sabah, tambahan lebih kurang dalam 5-6 kursi dah 120. Itu gambarannya. Bagaimana kawasan-kawasan yang dulu ditandingi oleh daripada Parti Keadilan, banyak juga yang rakyat terkesan kerana janji tak kesampaian. So, bila saya lontarkan, saya kata macam mana pandangan Tan Sri Datuk-Datuk dengan kehadiran Rafizi, dia kata rakyat dah tak boleh tipu dah. Dia kata dulu okey lah, tapi sekarang ni tak boleh, dia kata. Dan kami bicara juga soal debat. Sebagaimana yang saya nyatakan, debat ni tidak membawa apa arti pun. Tak sepatutnya diadakan dan mereka bersetuju. Apa hasil kalau adanya perdebatan antara Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Untuk dari segi, saya kata macam mana kata Datuk Lokman Adam, bahawa ini petah berbicara, tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Najib dia dengan fakta-faktanya. Jadi kalau orang yang petah berbicara, tentulah lebih banyak memukau. Tapi apa keberuntungannya? Kerana dua-dua dalam keadaan yang bukan dalam kedudukan boleh membuat dasar. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dalam kerajaan, bolehlah buat dasar. Ataupun Datuk Seri Najib dalam kerajaan, maka dapatan daripada debat itu boleh jadikan dasar untuk negara. Sekarang ni dua-dua di luar kerajaan. Untuk apa nak adakan debat itu? Nak tunjuk hebat. Dan kalau kita tengok pula sebagaimana kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Rafizi berhubung dengan kedudukan Sapura energi, dan sekarang ni dah Sapura pula dah ambil tindakan undang-undang pada Rafizi. So saya mengatakan sejarah berulang. Dulu waktu Rafizi melanyak bagai nak rak cerita tentang lembu dalam kondok, dia akhirnya seret ke mahkamah.
Hari ini, dia bercerita tentang Sapura Energy pun kena seret di mahkamah. Cuma kali ini, ke mana mereka nak tuju serangan? Dulu adalah Najib sentrik. Maka semua fokus mereka menghalakan serangan terhadap Datuk Seri Najib. Hari ini, mereka nak halakan ke mana? Nak hala pada Datuk Seri Sabri. Beliau baru 4-5 bulan jadi Perdana Menteri. Nak halakan tujuan kepada siapa? Datuk Zahid Hamidi. Beliau bukan jadi Perdana Menteri. Nak tembak Datuk Najib. Apa yang beliau lakukan? Beliau tak ada apa-apa pun, tak megang apa jawatan dalam kerajaan. Saudara, dalam keadaan begini sekarang ini, segala yang mereka lontarkan, bagi saya lah, seolah-olah seperti main bola pimpong. Balik ke dinding, kena balik ke dinding. Sebab, apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan sepanjang pilihan raya umum yang ke-14 dulu tidak terlaksana. Kehidupan lebih teruk. Dulu kehidupan rakyat agak sukar. Saya tak nafikan. Waktu pilihan raya yang ke-14, ekonomi kita dah mula agak melelong sedikit waktu itu. Dan tetapi kerana ada targetnya. Target mereka menyerang Datuk Seri Najib. Secara peribadi seorang. Semua. DAP serang Datuk Najib. Keadilan serang Datuk Najib. Dr. Mahathir tak cerita lagi lah. Serangan perompak, penyamun dan sebagainya. Termasuklah apabila Datuk Tan Sri Muhyiddin tidak lagi berada dalam UMNO, serang Datuk Najib. Rafizi dengan dia punya invoke-nya satu melayar. Berkempen. Tapi kali ini nak serang Datuk Najib untuk apa? Datuk Najib bukan pembuat dasar. Datuk Najib bukan orang yang berkuasa. Beliau hanyalah ahli Parlimen Pekan yang sedang menghadapi perbicaraan. Takkan cerita perbicaraan itu boleh meyakinkan rakyat bahawa rakyat boleh dah hidup senang ke, susah ke. Datuk Najib menang kalah kes tu, kehidupan rakyat masih lagi perlu disantuni oleh pimpinan kerajaan. Itu yang penting. Tak ada kena-mengena Datuk Najib. Okey, serang pula Presiden UMNO. Datuk Seri Zahid. Beliau bukan pemimpin kerajaan. Katalah macam-macam, mau fitnah ke apa. Okeylah, dan ulaslah perbicaraan dan sebagainya. Tapi akhirnya rakyat akan berfikir, okey, ke mana kami? Kami ikut anda, apa yang anda nak buat? Kalau anda berjanji, dulu pun, masa pilihan raya dulu pun, anda tak melaksanakan janji. Sebab itu saya mengatakan, mereka ini boleh katakan buang masa aja. Saudara Coca-Cola mau. Bainon Jecom, gemuk. Katak lompat abah kau. Dan sekarang ni, nak serang Bainon untuk apa? Bainon benar. Saya tak nafikan. Beliau adalah ahli pergerakan putih UMNO. Jadi, sebagai pemimpin biasa, kalau buat silap, biarlah mahkamah ambil apa keputusan. Cuma banyak orang marah kerana Bainon mendatangkan sampai 10 orang peguam. Semua saya kata ada logika ke 10 orang nak berdebat di parlimen, di mahkamah. Selalunya, 10 tu seorang, satu atau 2 orang sajalah yang menjadi puan bela, yang lain sebagai watching brief. Jadi, saya tak nampak. Pada dia kaitkan pula, Bainon ni lah kononnya dengan Datuk Zahid, kenal Datuk Najib. Mereka mencari supaya untuk dijadikan isu. Saya tak nampak isu tu, saudara. Isu ini bukan boleh merubah kehidupan rakyat. Yang rakyat nak tahu sekarang ni, kamu nak buat apa? Seandainya rakyat memberi peluang kepada kamu menjadi wakil rakyat, menjadi kerajaan, apa yang nak kamu santuni kami? Sekarang ekonomi teruk. Perniagaan tak ada. Pelabur tak ada datang. Jangan dinafikan walaupun Melaka dah ada pelabur. Johor dah ada pelaburan dah datang. Itu adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Bagaimana kerajaan yang lain? Bagaimana keadaannya di Selangor? Ada mereka bertanya pada saya, macam mana di Selangor? Saya kata Selangor ni masalah yang kita hadapi kerana kepimpinan second echelon ni agak lompang. Besar kemungkinan keadilan boleh meneruskan dia punya penguasaannya di Selangor. Besar kemungkinan. Tapi bagaimanapun rakyat sudah mula bercakap. Amiruddin ni nak bawa Selangor ni ke mana? Sebab rakyat di Selangor dahagakan pemimpin bagaimana era zaman Allahyarham Datuk Harun Idris yang menyantuni rakyat dengan penuh keikhlasan. Rakyat tak ada tanah, diusahakan dapat tanah. Jadi rakyat tak ada rumah, diwujudkan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS. Maka ramai warga yang bergelar warga kota dapat rumah, dapat tempat tinggal. Tapi sekarang ini Amiruddin buat apa untuk rakyat di Selangor? Ini persoalan. Jadi kalaulah ada pemimpin yang sehebat Datuk Harun, saya kata uyuplah. Tapi sekarang ni kita harus mencari. UMNO harus memikirkan siapa Datuk Harun yang harus diturunkan untuk memimpin Selangor. Kalau tak ada, susahlah.
Itu gambaran yang saya dapat. Saya kena cakap secara jujur, saudara. Dan rungutan rakyat di Selangor masih lagi ada. Bukan tak ada. Walaupun Datuk Seri Amiruddin berusaha menyantuni dengan pelbagai bantuan dan ini. Tetapi ekonomi warga, macam mana? How are you going to correct, memperbetulkan suasana ekonomi yang begitu teruk terkesan? Ada yang bertanya dengan saya, macam mana dengan Negeri Sembilan? Negeri Sembilan pun saya kata tak nampak. Takkan Tok Mak Hassan nak pimpin balik sebagai Menteri Besar? Takkan nak turunkan Khairi Jamaluddin jadi Menteri Besar? Lagi ruyup nampaknya Selangor di Negeri Sembilan. Ini gambaran yang ada, saudara. Tapi di negeri lain, saya berkeyakinan bahawa insya-Allah Kedah pasti. Tadi perbincangan kami di kalangan ramai yang datang daripada Kedah, datang dari Kelantan, datang dari Terengganu. Ada juga. Mereka lah pemimpin besar, saudara. Tadi rasanya macam satu perdebatan antara saya dengan mereka. Dan mereka bukan orang kaleng-kaleng, saudara. Orang-orang yang pernah berkhidmat di bawah UMNO dan dapat melihat dasar UMNO. Yang mereka pentingkan sekarang ni adalah dasar parti UMNO nak bawa rakyat ke mana. Kerana dasar parti yang lain itu tak nampak. Yang dilihat, semua parti-parti yang menentang UMNO berebut nak jadi Perdana Menteri. Ini masalah sebenarnya. UMNO dah jelas, tak ada pula nak berebut nak jadi Perdana Menteri. Datuk Zahid tak ada pula mengatakan aku nak jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Najib tak ada mengatakan saya nak jadi Perdana Menteri. Datuk Mak Hassan tak ada pula mengatakan saya Dan lah nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Yang ada kita katakan sekarang ni kerana Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, okeylah. Kalau rakyat hendakkan, teruskanlah sebagai Perdana Menteri dan kita jaga parti UMNO supaya ada berlakunya check and balance. Tetapi parti lain tak ada, saudara. Pakatan Harapan hendakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pejuang hendakkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perikatan Nasional hendakkan Tan Sri Muhyiddin. Dan moga-moga nasib baiklah Mak Sabu tak kata akulah paling layak jadi Perdana Menteri. Itu kalau itu peninglah semua. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersahur, selamat berpuasa. Terima kasih.